Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel YouTube Cikgu Azmi. Okey, hari ini kita akan belajar mengenai pendidikan seni visual tingkatan 1, iaitu tajuk rupa. Sebelum ni kita dah belajar mengenai garisan dan telah membuat tugasan dalam garisan. Hari ini kita belajar mengenai tajuk rupa. Dan seperti biasa, selepas anda menonton video saya, anda perlu ke Google Classroom untuk mengisi kehadiran dan mengambil bahan nota serta membuat latihan pengukuhan. Sesiapa yang terlepas dan tidak boleh masuk dalam Google Classroom, sila tonton di channel YouTube, melalui link yang saya akan berikan dalam WhatsApp group kelas. Tanpa membuang masa, kita pergi pada slide saya yang pertama. Seperti yang anda dapat lihat dalam slide saya, tajuk hari ini ialah tajuk 3, iaitu rupa. Pendidikan seni visual tingkatan 1. Selepas mempelajari tajuk ini, anda akan dapat yang pertama, memahami unsur rupa. Yang kedua, mengeksplorasi dan mengaplikasi unsur rupa bagi mengukuhkan pemahaman terhadap bahasa seni visual. Yang ketiga, menzahirkan idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam penjanaan tugasan. Yang keempat, menghayati hasil karya seni visual. Kita lihat definisi kepada rupa. Apa itu rupa? Rupa ialah pertemuan hujung sesuatu garisan dengan permulaannya. Rupa juga dapat didefinisikan sebagai kawasan dua dimensi, 2D, yang dikelilingi atau dibatasi oleh garisan luar. Biasanya anda lihat dalam rupa bentuk yang bukan 3D, 2D, gambar biasa saja. Kemudian rupa hanya mempunyai panjang dan lebar. Ada panjang, ada lebar dia. Kemudian rupa juga dapat menghasilkan ilusi objek 3 dimensi yang kelihatan seperti objek sebenar. Ini biasa. Kalau kita lihat kartun hari ini pun dah banyak guna 3D, tak macam dulu. Dulu banyak guna 2D sahaja. Mari kita lihat jenis dan contoh rupa. Dalam pendidikan seni visual ni, yang pertama ialah rupa organik. Rupa organik biasanya dia mempunyai sempadan yang bebas, garisan luar atau sempadan luarnya tidak terikat. Kebanyakan benda semula jadi mempunyai rupa organik. Ini biasanya rupa organik. Yang kedua ialah rupa geometri. Ada sudut dan mempunyai sempadan tetap. Kemudian dicipta dengan menggunakan alat khas, iaitu pembaris, set geometri dengan ukuran-ukuran tertentu. Kalau anda lihat rupa geometri kat sini, ada sudut, ada bintang segitiga, ada sfera sini, ada bujur. So dia lukis bukan suka-suka. Dia mesti buat dengan ukuran yang tepat. Seterusnya kita lihat pula jenis-jenis rupa ini wujud pada alam semula jadi. Kita dah mula pergi kepada seni-seni dia yang serba sedikit. Yang pertama, kamu lihat kat situ ada gambar apple. Rupa saja, tak ada gambar 3D, tak nampak macam betul pun. Yang penting orang nampak gambar tu ialah orang tahu gambar tu apple. Yang kedua, rama-rama. Yang ketiga, gajah. Sekali lalu orang tahu dah gambar itu adalah mengenai apa. Manakala bagi buatan manusia, tak perlu tunjuk gambar 3D, kita dah tahu gambar tu merujuk kepada payung. Manakala yang kedua tu rujuk kepada cawan. Yang ketiga tu walaupun tak dapat nampak sepenuhnya, kita tahu bentuk itu adalah bentuk kereta. Manakala karya seni visual yang ada, kamu lihat kat sini ada cetakan sini, so ada logo kat sini, itu karya. Bila dijadikan kepada seni visual, maka akan jadi karya-karya tertentu lah. Hari ini kita lihat pula penghasilan rupa positif dan juga negatif. Kali ini kita lihat pula penghasilan rupa positif dan juga negatif. Macam mana nak hasilkan rupa positif dan negatif? Kita lihat yang pertama, objek sebenar sebagai
kajian. Kalau kita lihat, kita jadikan ikan kita sebagai kajian, lukis garisan luar subjek kajian. Okey, subjek kita adalah garisan luar tu. Okey, subjek kita adalah ikan tadi, dan kita ikut follow je garisan luar tadi, maka terbentuklah rupa ikan. Jadi bagaimana rupa positif? Rupa positif berlaku bila kita gelapkan seluruh rupa tersebut. Rupa yang terhasil ialah rupa positif. Tengok situ, rupa positif hanya gambar tu yang kita gelapkan. Manakala rupa negatif sebaliknya, latar belakang itu digelapkan, manakala ikan itu jadi warna putih, maka ia akan jadi rupa negatif. Okey, rupa positif biasanya dia yang berwarna hitam, manakala rupa negatif adalah yang berwarna putih. Okey, seterusnya kita lihat pula rupa positif dan negatif. Yang kedua, saya beri contoh yang kedua. Okey, apa dia? Lambang ini, kalau anda lihat rupa negatif, warna putih, tapi background dia hitam. Manakala rupa positif, yang timbul itu hanyalah rupa positif, background dia berwarna putih. Okey, bolehkah anda bezakan yang mana satu rupa positif dan negatif? Okey, 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana satu rupa positif dan yang mana satu rupa negatif? Rupa positif yang berada di sebelah kanan, manakala rupa negatif yang berada di sebelah kiri. Okey, seterusnya, apa fungsi rupa ni? Kenapa kita belajar rupa ni? Apa fungsi dia? Okey, yang pertama, rupa mempunyai pelbagai fungsi. Olahan rupa boleh menghasilkan corak, lambang, logo dan tipografi. Nanti kita tengok contoh-contoh yang ni, corak, lambang, logo dan tipografi. Manakala olahan rupa yang berulang-ulang boleh menghasilkan corak secara tindanan, penambahan dan juga pengurangan. Okey, kita lihat dulu corak tindanan. Okey, yang pertama kamu tengok ada segitiga, ditindankan dengan bulat. Okey, bulat ditindankan dengan segitiga, kemudian jadilah bentuk yang anda lihat di bawah ini. Okey, apa dia? Segitiga ni diulang-ulang tindanan dia. Okey, yang kedua, corak tambahan. Okey, corak tambahan, segitiga campur dengan bulat. Segitiga ada 3, kemudian ada bulat ni. Okey, ada 3 dicampurkan jadi bentuk ini. Okey, itu corak tambahan. Kemudian yang ketiga, corak pengurangan. Bulat dikurangkan separuh, maka jadi awak nampak lambang bulan sabit. Okey, seterusnya, olahan rupa boleh menghasilkan logo atau simbol. Yang pertama kamu tengok lambang apa? Ni semua orang tahulah ni. Lambang iPhone, lambang Apple, iPhone pula. Okey, lambang Apple. Yang kedua lambang logo Huawei. Ini adalah simbol bagi OKU. Okey, orang laluan perjalanan orang buta. Okey, ni olahan rupa menghasilkan tipografi. Tipografi bentuk dia macam ni. Kita nak menghasilkan huruf menggunakan grid-grid ni. Okey, A. Okey, ni berapa ni? Okey, setiap ni kita gunakan, setiap huruf kita gunakan 3 ni ruang ni. 3 dan berapa baris? 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5. Kita gunakan 3 kali 5 kotak ni, dan semuanya sama. Okey, ruang antara sini pun sama. Okey, tak boleh beza. Itu tipografi. Seterusnya, teknik penghasilan rupa. Bagaimana rupa dihasilkan melalui teknik-teknik ini? Yang pertama, teknik pertama, lipatan dan guntingan. Okey, yang pertama kita lipat kertas, kemudian kita guntinglah setiap bucu ke tengah ke, maka akan terhasillah corak seperti ini. Yang kedua, stensilan. Okey, biasanya kita letak bentuk
kita gunting bentuk, kemudian kita ambil pensel warna, okey, kemudian kita calitkan ke kiri, okey, di kertas yang berbeza. Dan yang seterusnya ialah cetakan. Anda dapat lihat ada cetakan, kemudian ditekapkan seperti mana teknik capan yang anda telah buat di sekolah rendah. Okey, collage, hasil tampalan. Yang ini dia tak tampal guna kertas, dia tampal guna penutup botol. Okey, seterusnya kita lihat teknik hard edge. Apa dia teknik hard edge? Okey, hard edge ni ialah lukisan keras. Lukisan keras adalah lukisan di mana peralihan mendadak ditemui di antara kawasan warna. Kawasan warna seringkali satu warna yang tidak berubah. Gaya lukisan keras berkaitan dengan abstrak, geometrik, art abstraksi, pose painter dan lukisan warna. Okey. Ataupun takrifan lain, lukisan keras ni menandakan gaya lukisan di mana subjek-subjek berwarna jelas digambarkan. Okey, dan seterusnya teknik yang terakhir, teknik capan, di mana anda semua biasa menggunakan teknik capan ni semasa di sekolah rendah. Okey, sampai sini saja pembelajaran kita pada hari ini, iaitu kita mempelajari mengenai rupa. Tajuk kita ialah rupa, di mana anda belajar hari ini unsur rupa. Yang kedua, yang pertama anda belajar ialah definisi. Yang kedua, anda belajar jenis-jenis rupa. Yang ketiga, anda belajar bagaimana rupa positif dan negatif. Yang keempat, anda belajar fungsi rupa. Okey. Kemudian olahan rupa. Okey, dan hasil akhir sekali teknik penghasilan rupa. Okey. So, tamat saja pembelajaran kita pada hari ini. Diminta anda semua untuk masuk ke dalam Google Classroom dan lakukan latihan pengukuhan. Seterusnya, okey, isi kehadiran dalam link yang disediakan. Jadi sebelum berpisah, kepada yang belum like video cikgu, sila like. Yang belum subscribe video cikgu, sila subscribe. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.